Baik, kita sambung muka surat 217, hadis yang ke-8. Di antara sifat-sifatnya atau ciri-cirinya lagi, ini berkaitan dengan Dajjal, ialah seperti yang disebutkan dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengenai kisah Al-Jassasah. Di dalam kisah atau riwayat itu, Tamim Ad-Da'i radhiyallahu anhu, dia telah berkata, ini hadis ini terjemahan saja, tidak ada matannya. Matannya adalah fa'iza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila unuqihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Lalu kami berangkat dengan segera sehingga ketika kami sampai di sebuah biara, tiba-tiba di sana ada seorang yang sangat besar badannya dan nampak hebat dan diikat dengan sangat erat. Kalau dalam terjemah Arab, kaki dan lututnya diikat dengan besi sampai ke buku lali, ila ka'bah. Begitu besarnya makhluk ini. Baik, hadirin hadirat sekalian, untuk hadis berkenaan Jassasah ini, tuan kitab, bukan tuan kitab, saya ingat penterjemah kot, meletakkannya pada muka surat 226 sampai 228. Panjang betul hadisnya. Saya bacakan matanya untuk memberkati majlis ya. Hadis riwayat Amir ibnu Syarahi Hamdan dari Fatimah binti Qais, yang mana Fatimah radhiyallahu anha mendengar sendiri daripada baginda Nabi. Kata Fatimah, falamman qadat iddati sami'tu nida'al munadi munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunadi salata jami'atan fakharajtu ila al-masjid fasallaitu ma'a Rasulillah fakuntu fi saffin nisa'i allati tali zuhural qaumi. Lepas Fatimah dia habis iddah, tiba-tiba dia mendengar azan. Lalu dia pun pergilah ke masjid. Ni dia bercerita ni untuk semayang bersama dengan Nabi. Dan kata Fatimah, dia duduk di saf perempuan, saf muslimat, dan posisinya ketika itu dekat dengan makmum laki-laki. Kata dia, selepas Nabi habis semayang, dia dengar sendiri Nabi bercerita, liyalzam kullu insanin musallahu thumma qala atadruna lima jama'tukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Fatimah, aku mendengar ketika itu Nabi bertanya, Nabi berkata, kamu semua jangan balik, duduk di tempat kamu. Kata Nabi, atadruna lima jama'tukum, tahukah kamu kenapa aku panggil kamu semua ke masjid? Nabi tanya. Sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasul. Maka kemudian Nabi menyambung, aku himpunkan kamu kerana Tamim Ad-Dari. Ini dalam muka surat 218 dia buat Tamim Ad-Da'i tambahkan huruf R di situ Tamim Ad-Dari. Aku himpunkan kamu kerana Tamim Ad-Dari yang dulunya seorang Nasrani, Kristian, datang berjumpa aku, kemudian dia peluk Islam. Tamim telah bercerita satu perkara yang pernah aku ceritakan kepada kamu sebelum ini, iaitu berkenaan Dajjal. Baik, perbahasan ulama, siapa Tamim Ad-Dari ini? Tamim Ad-Dari ini nama sebenarnya Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia meninggal tahun 661 Masihi. Asalnya Tamim ini dia seorang pendeta Nasrani, berasal daripada selatan Palestin. Kawasannya itu dikuasai oleh Bani Adar, iaitu sekutu kepada suku Bani Lakham. Dalam sejarah, dia datang berjumpa Nabi tahun 628 Masihi. Bersama dengannya ada 10 delegasi puak-puak dari Bani Adar. Niat asal dia jumpa Nabi nak ambil hasil premium tanah yang Nabi kurniakan kepada Bani Adar selepas perang Khaybar. Tapi lepas dia jumpa Nabi,
dia tertarik dengan Islam. Dia masuk Islam dan dia tinggal di Madinah. Dia akhirnya jadi penasihat kepada Nabi. Sulit begitulah. Khusus dalam ibadah, pengurusan ibadah. Dan dialah orang yang mencadangkan penggunaan lampu minyak di Masjid Nabawi ketika itu. Dia ni seorang yang pandai dari segi aspek pentadbiran tempat ibadah. Jadi sebelum Nabi Tamim bin Aus Ad-Dari ini telah dikurniakan sebuah wilayah pentadbiran di sebelah Hebron, kemudian di Bait Anun dan kawasan sekitarnya. Tahun 655 Masihi, Tamim Ad-Dari dia tinggalkan Madinah dan balik ke kampung halamannya di Palestin, dan dia meninggal dunia tahun 661 Masihi, dikebumikan di kota Baitul Jibrin dekat dengan Hebron hari ini. Baik, apa kata ceritanya? Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a salasina rajulan min lakhmin wa juzama. Nabi cerita masa Tamim datang jumpa dia, Tamim bercerita kepada dia satu kisah. Kata Tamim, dia pernah belayar naik kapal bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakhmin wa Juzama. Kabilah Lakham dan Juzam. Dia Bani Lakham dengan Lakham atau Lakhmid. Ada sebut kita Lakhmiyun, ni adalah suku Arab Kristian yang sekarang ni ramai di selatan Iraq sekarang. Kalau Bani Adar, kabilah Tamim, sekutu kepada Bani Lakham. Juzam ni satu daerah di Hushain. Maka Nabi cerita, yang Nabi cerita ni cerita Tamim. Maka kata Tamim, sedang kami belayar, lalu kami dipukul ombak. Kapal dipukul ombak selama sebulan. Tak tenang langsung perjalanan. Sehinggalah kapal kami ni berhenti di sebuah pulau di tengah-tengah lautan, yang mana disitulah tempat tenggelamnya matahari. Kemudian kata Tamim, kami pun berlabuhlah di pulau itu. Selepas mendarat, kami terkejut kerana didatangi satu makhluk berbulu tebal. Lalu mereka pun berkata, rombongan Tamim, faqalu wailaki ma anti, faqalat anal al-jassasatu. Maka rombongan Tamim bila nampak makhluk berbulu tebal itu, mereka pun tanya, ma anti, mu ni apa? Lain macam nak kata Bigfoot dok. Faqalat ana al-jassasah, aku adalah special brand, kata dia. Jassasah ni pengintip, James Bond, you know, intelligent. Ni ada intelligent lah ni. Aku pengintip, kata dia. Tapi yang sedapnya, hadis itu sebut perkataan wailaki ma anti. Kalau kita mengaji bahasa Arab, anta, anti, antum. Anti itu perempuan. Maknanya makhluk tu perempuan. Makhluk perempuan, unik ya. Wailaki. Wailaki ini kalau bahasa terjemah kasar atau mahal ya, celaka engkau. Begitu. Wailaki. Ma anti. Mu ni apa? Dia bukan tanya man anti, kau siapa? Engkau ni apa? Dan makhluk tu jawab faqalat, ada ta di situ. Maka makhluk tu jawab, aku adalah pengintip rahsia, al-jassasah. Tamim dan rombongannya tanya lagi, awak mengintip apa? Dia tanya. Makhluk tu jawab, jangan banyak tanya. Awak pergi jumpa ada satu orang laki-laki, dia duduk atas biara di atas pulau ini, sebab dia nak borak dengan kamu. Dia nak tanya kepada kamu tentang beberapa perkara. Pergi cepat. Fa iza fihi a'zamu insanin ra'ainahu khalqan wa ashadduhu wisaqan majmu'atun yadahu ila unukihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Kata Tamim Ad-Dari, rombongan ni pun pergilah dekat biara tersebut, dan mereka sekali lagi terperanjat kerana mereka nampak sebesar-besar manusia yang sedang kena rantai.
Kedua-dua tangannya diikatkan ke leher, kaki dan lututnya diikat dengan besi sampai ke buku lali. Kemudian rombongan Tamim Ad-Dari pun tanya, ni siapa pula ni? Tadi hak bulu lain, hak ni lain, ni siapa ni? Laki itu tak jawab. Faqala akhbiruni an nakhlin baisana. Lelaki yang sedang dirantai itu, dia tak jawab, dia cuma tanya pula soalan. Ceritakan kepada saya tentang kurma di Baisan. Jawab Tamim dan kawan-kawannya, tak berapa nak berbuah dah kurma di Baisan. Laki itu tanya lagi, akhbiruni an buhairatit tabariyati hal fiha ma'un. Saya nak tanya soalan kedua. Kamu kenal tak tasik Tabariyah? Airnya ada lagi atau tidak dalam tasik itu? Jawab Tamim dan kawan-kawannya, nak kering dah. Laki tu tanya lagi, apa cerita ni Nabi kepada orang-orang ummiyin, orang buta huruf ni? Dia buat benda sekarang. Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya jawab, lahir dah di Mekah, dan dia sekarang duduk di Yathrib, duduk di Madinah. Laki ni tanya lagi, adakah orang Arab masih nak berlawan dengan dia, berperang dengan dia? Tamim Ad-Dari jawab, masih lagi, ada lagi sikit sebanyak. Habis macam mana sekarang perkembangannya? Laki ni tanya beria. Mereka jawab, Muhammad banyak dapat kemenangan, dan sekarang ni ramai orang Arab nak mengikut dia. Laki tu kata, ya ke? Ya dah. Gitulah soalan itu. Ya Allah ke? Jawab Tamim Ad-Dari, lah, hak tu lah sedang berlaku sekarang. Laki tu kata, moleklah, kalau ikut laki itu lebih bagus kepada mereka. Dia cakap gitu pula. Kemudian kata Tamim Ad-Dari, laki-laki itu pun mengaku, fa akhraju fa aysira fil ardi fala ad'a qaryatan illa habattuha fi 40 laylatan ghaira makkah wa taibata fahuma muharramatani alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf sultan yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Laki ini kemudian pun bercerita, nanti aku akan keluar, aku akan berjalan di seluruh muka bumi, dan aku tidak akan tinggalkan satu kampung pun, melainkan pasti aku singgah di situ dalam masa waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Taibah itu Madinah An-Nabawiyah. Kedua-dua kota ini haram untuk aku. Setiap kali aku nak masuk, maka akan ada malaikat yang akan menghalangku dengan pedang yang terhunus, dan setiap lorongnya ada malaikat yang menjaga. Jadi selepas Nabi cerita kisah ini kepada semua orang yang berada dalam masjid, maka Nabi pun berpesan, wahai kaum muslimin muslimat, inilah Tayyibah, inilah Madinah. Bukankah aku pernah beritahu pada kamu tentang Dajjal ini? Pernah ya Rasul. Sesungguhnya kisah yang Tamim Ad-Dari sampaikan kepadaku bersesuaian dengan apa yang pernah aku sampaikan pesanan sebelum ini kepada kamu. Ingat, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman dari arah timur. Fatimah radhiyallahu anha yang menceritakan kisah tersebut kemudiannya telah berkata kepada Amir Ibnu Syarahi Hamdan, itulah yang aku dengar sendiri daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih Muslim. Sahih Muslim. Panjang hadisnya.
Jadi tuan-tuan, dalam hadis itu, hadis Tamim Ad-Dari itu ada digambarkan dakhalna daira fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan wa ashadduhu wisaqan majmu'atun yadahu ila unuqi ma baina rukbatayhi ila ka'baihi bil hadid. Kami masuk, jumpa orang besar yang kami tidak pernah jumpa sebelum ini, yang kakinya diikat dengan begitu kuat sekali. Mari kita analisis hadis ini. Pertama sekali, dalam hadis itu Nabi sebut, qala akhbiruni an buhairatit tabariyati hal fiha ma'un. Laki itu tanya, Tasik Tabariyah masih ada air ataupun tidak? Baik, Tasik Tabariyah ni wujud atau tidak? Ya. Tasik Tabariyah atau Tiberias, atau orang Israel panggil Tiberia, adalah kota yang tur di sebelah utara Israel hari ini. Kota ini didirikan pada tahun 20 Masihi. Majoriti penduduknya adalah Yahudi, tak ramai, lebih kurang dalam 40,000 orang. Lokasi bandar Tiberia ini dekat dengan Hamad Tiberia National Park, taman negara dia. Lokasinya 179 km daripada Jerusalem, 137 km dari Tel Aviv. Bandar ini betul-betul terletak di tebing Laut Galilea atau Galili. Laut Galili atau Galilei ini dikenali sebagai Tasik Genesaret atau Tasik Kinneret, ataupun orang lebih panggil dengan Laut Tiberias ataupun Tasik Tiberias. Orang Arab menggelarkan Tasik itu Bahiratut Tabariyah. Bahiratut Tabariyah terletak berdekatan dengan Bukit Golan hari ini, lebih kurang dalam 44 km. Dan ia adalah tasik air tawar ataupun fresh water lake terbesar di Timur Tengah. Punca utama tasik ini, airnya adalah daripada Sungai Jordan yang mengalir melalui daripada utara ke selatan, terletak 693,290 kaki di bawah permukaan laut, dan ia adalah Israel main fresh water source, empangan air tawar paling besar sekali. Memiliki ukur lilit sepanjang 53 km Kuantan Pekan, panjang 21 km Kuantan Jaya Gading, lebarnya 13 km Kuantan Bebatu Nah. Keluasannya 166 km persegi, kedalaman maksimalnya 43 meter. Pada kedalaman 209 meter di bawah paras laut, ia adalah tasik air tawar terendah di bumi dan tasik kedua terendah di dunia selepas laut mati. Dan tasik ini adalah kunjungan wajib penganut Kristian, macam umrah bagi mereka. Sebab dalam New Testament banyak mukjizat Nabi Isa AS berlaku di Galilei. Kita pernah dengar cerita Nabi Isa berjalan atas air. Dia berhentikan ribut. Dia beri makan 5 keping roti dan 2 ekor ikan kepada 5,000 orang penganut di Tabra. Semuanya berlaku di Galilei, tempat suci mereka. Dan apabila makhluk aneh dalam hadis Tamim Ad-Dari tanya, adakah airnya masih ada? Tamim Ad-Dari jawab, surut dah sikit. Itu zaman Tamim Ad-Dari. Sekarang macam mana? Dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, dia bukan makin surut, is at a dangerous low level. Menurut Israel National Water Company, namanya Mekorot. Mekorot ni, kalau kita Perbadangan Air Negeri Pahang lah, lebih kurang 4 bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Air Israel. Tahun 2009 mereka dah buat kajian, hujan tahunan di situ sekitar 80 hingga 85% saja. Dan Januari tahun lepas parasnya dah makin menurun. 3 Jun tahun lalu paras air hanya 0.34 meter di atas pam penyedut air. Dan kalau dia berada bawah daripada itu, kena stop pumping. Dan ada satu laporan rasmi daripada International Institute for Sustainable Development atau IISD
bertajuk Rising Temperature, Rising Tensions, Climate Change and the Risk of Violent Conflict in the Middle East. Ini laporan rasmi. Penghujung abad ini, Sungai Jordan akan surut 80%. Justru penyaluran air dari Sungai Jordan ke Galilei akan jatuh 60% pada tahun 2100. Maka sekarang kerajaan Israel dia buat kempen langkah penjimatan air. Langkah dipanggil National Water Saving Campaign. Dan dah ada undang-undang larangan menyiram taman persendirian menggunakan air. Petani-petani sekarang ni digalakkan guna air kumbahan terawat, treated sewage water. Menjadi satu kesalahan menggunakan air untuk siram. Memang tengah surut betul. Soalan laki-laki aneh itu kepada Tamim Ad-Dari lagi tentang kurma di Baisan. Baisan ni di mana? Baisan ni sebuah kota di Palestin sebelah utara Al-Ghawr. Jaraknya daripada Jerusalem 160 km, daripada Palestin 110 km. Kota ini berada 131 meter di atas permukaan laut. Kedudukannya begitu dekat dengan Sungai Jalud yang mengalir di kawasan ladang Ibnu Amir. Dan sungai ini mengalir sejauh 6 km dari aliran Sungai Jordan. Dan tempat ini dulu pernah dihancurkan oleh Israel tahun 1949 dan kini dikenali sebagai Beit She'an, dan sekarang dah jadi Israel National Park, dikenali sebagai Beit She'an National Park. Jarak Beit She'an dengan Tiberias ataupun Tiberia 40.2 km. Dan ada yang sekarang mendakwa tempat tu dah memang dah tak ada kurma, dah jadi tempat latihan menembak Israel Defense Forces, tempat latihan tentera, dah jadi National Park, dah tak ada dah kurma Baisan. Zaman Tamim Ad-Dari itu dia kata tak berapa ada dah. Ni tak ada terus. Tak ada terus kurma. Benda ni penting untuk kita memahami, sebab bila dua soalan tu ditanya dan dua-dua benda tu dah tak berapa nak ada, kan dia kata asal tak ada kawan keluar. Kata dia tak ada je kawan tu baik, Dajjal akan keluar. Jadi itulah dia hadis Al-Jassasah. Jassasah. Nanti akan ada perbahasan ulama tentang hadis ini. Selesai.